yang kelima pada bulan Julai ini. Jadi alhamdulillah kepada yang baru masuk, kita ada 5 orang dah. Boleh nak perbetulkan kedudukan Maklim Bak Silau Cahaya Pagi. Okey. Baik. Hari ini cuaca agak muram sebab pagi tadi hujan lebat. Jadi mudah-mudahan internet ni tak terjejas. Mudah-mudahan kita dapat bersiaran secara orang kata lancar, tidak terganggu dengan internet. Baik, hari ini mata pelajaran ekah ini hari ini akhlak hari ini kita akan fokus kepada tajuk sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat bakhil. Kita telah belajar tentang sifat bakhil pada minggu lepas, dan hari ini kita akan belajar pula seterusnya tentang sifat bakhil ini, iaitu keburukan sifat bakhil dan juga cara-cara nak mengatasi sifat bakhil ini. Okey. Jadi Maklim harap antum boleh buka muka surat 56 untuk tajuk sifat bakhil ini. Muka surat 56. Okey. Keburukan sifat bakhil. Okey. Maklim akan rakam Google Meet kita ini, dan mungkin Maklim akan upload ke YouTube. Jadi bagi yang tidak ada tak boleh masuk aplikasi Google Meet ini, mungkin Maklim akan hantar secara WhatsApp, hantar rakaman ini. Okey, jadi kita teruskan dengan tajuk keburukan bakhil. Okey, sebelum tu Maklim nak tanya antum faham tak apa itu sifat bakhil? Apa makna sifat bakhil? Sifat bakhil ini adalah sifat yang dia tidak mau berkongsi. Dia dapat banyak rezeki, tetapi malangnya dia tidak mau berkongsi dengan orang lain. Maknanya dia nak makan seorang lah, bakhil, kedekut. Dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu ialah kedekut. Kalau bahasa Arab mungkin bakhil lah kot. Bakhil walaupun tak pasti kat mana dia punya istilah tu. Bakhil mungkin ada kot dalam bahasa Arab. Antum belajar bahasa Arab, antum faham kot. Okay, so sifat bakhil ini dia merupakan satu sifat yang menyebabkan rezeki itu tidak disebar-sebarkan kepada orang lain. Dia terkumpul ataupun terletak pada diri dia sendiri. Dia tidak sebarkan kepada orang lain. Makna kebaikan daripada rezeki yang Allah beri itu tidak dipanjang-panjangkan, tidak dikembang-kembangkan kepada orang lain yang memerlukan. Sedangkan kita tahu bahawa semua rezeki Allah ini, kalau diberikan 10 kepada kita, bukan 10 itu hak milik kita keseluruhan. Tetapi kalau dari 10 rezeki yang Allah beri itu, maka 1/40 adalah hak orang lain. 1/40 yang tak banyak. 1/40 tu misal kata kalau dalam 100 rezeki, Allahu Akbar. Kucing kacau. Anak kucing Maklim ni kacau. Tiba-tiba saja naik. Bidang lain. Okey. 1 daripada 40 bahagian rezeki itu. Okey, bermakna kalau ada RM100, RM2.50 tu orang lain punya. Allah tak bagi kita simpan semua. Allah bagi semua, tetapi Allah tak syaratkan bahawa semua itu adalah hak milik kita. Itu kenalah diagih-agihkan kepada orang lain. Tambah-tambah dalam keadaan orang lain banyak mengalami kesusahan sekarang ini, pandemik COVID-19 ni, banyak orang yang mengalami kesusahan. Okey, jadi baik kita tengok muka surat 56 ini, iaitu yang pertama, keburukan bakhil adalah tidak akan masuk syurga. Ini adalah ancaman yang paling besar. Ancaman yang paling besar dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Siapa yang bakhil takkan masuk syurga. Kenapa dikatakan orang bakhil ini tidak masuk syurga? Kerananya ialah dia mengumpulkan harta tetapi tidak diberikan kesenangan ataupun orang kata kemudahan itu kepada orang lain. Mungkin dia dapat cara yang halal tetapi disebabkan bahagian orang lain yang sepatutnya diberikan kepada orang lain tidak diberikan. Jadi dia makna seolah-olah dia mengambil hak kepada orang lain. Okey, faham tak? Maknanya kalau dia ambil hak orang lain, maka sudah semestinya dia akan berlaku zalim. Orang yang zalim ini tempatnya adalah di neraka. Jadi tidak masuk syurga disebabkan oleh dia mengambil hak orang lain. Memanglah kalau kebanyakan orang anggap kata, oh kalau RM100 itu semuanya hak dia. Tetapi Allah telah menetapkan dari RM100 itu, RM2.50 itu adalah hak orang lain. Dikongsi-kongsikan dengan orang lain. Itu bagi orang yang dia cukup-cukup lah kan. Cukup-cukup. Tapi sebenarnya kalau nak lebih bahagia, nak lebih selamat, nak lebih nak lebih terjamin masuk syurga, maka dia akan bagi lebih daripada RM2.50 tu. Kalau antum misalnya kata antum bekerja maksud ni, bila dah tamat persekolahan, masuk universiti, pengajian, antum akan mula bekerja dan mendapat upah ataupun yang berniaga akan mendapat pendapatan, katalah sebulan dapat RM1,000 ataupun sebulan RM2,000 lah. RM1,000 ini mungkin sedikit sangat bawah ke taraf kemiskinan. Katakanlah dapat RM2,000. Bila dapat RM2,000 itu, bermakna RM50 itu adalah bahagian yang wajib diberikan sebagai sedekah ataupun sebagai zakat. RM50 itu sudah bukan milik kita. Tetapi kalau misal kata kita tak beri kepada orang lain, kita impun semuanya sekali, maka itu dianggap sebagai melakukan kezaliman. Dan hamba Allah yang zalim sudah semestinya takkan masuk syurga. Dia akan masuk neraka. Zalim ini adalah suatu sifat yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Okey. Jadi itulah dinamakan tidak akan masuk syurga orang yang bakhil. Sebab keburukan bakhil ini menyebabkan orang akan masuk ke dalam neraka. Okey. Itu yang pertama, poin yang pertama. Baik, kita tengok poin yang kedua. Ataupun kalau ada sesiapa, sekarang ni ada 12 campak 3, 15, baru 15. Mungkin yang lain tu belum bangun tidur kot. Sebelum tu Mak Alin nak tanya 15 orang yang ada ni semua dah solat subuh kah tak pagi tadi? Alhamdulillah. Jadi Mak Alin lupa nak tanya awal-awal tadi. Ya, sepatutnya soalan yang pertama yang Mak Alin tanya adalah adakah antum telah solat subuh? Okey, baik. Ada soalan tak tentang tidak akan masuk syurga ni? Kalau tak ada soalan, kita akan teruskan kepada tajuk yang kedua ataupun poin yang kedua. Okey. Faham Okey, baik. Dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan orang lain. Orang yang bakhil ni, kalau betul-betul lah kita perhatikan, orang yang bakhil ni tak ada siapa pun yang suka. Kita tengok sajalah dalam watak yang diilhamkan oleh Allahyarham P. Ramli dalam cerita Labu Labi. Tengok watak siapa ni, Haji Bakhil, Haji Bakhil bin Kedekut, nama dia pun Bakhil, bin Kedekut pula tu. Jadi adakah dia disukai oleh orang? Adakah dia disukai oleh isterinya? Adakah dia disukai oleh anak dia? Ataupun dia disukai oleh orang-orang gaji ni, iaitu Labu dan Labi? Dan adakah dia disukai oleh masyarakat lain? Kalau kita tengok dalam kisah tu, bukan sekadar isteri, anak, orang gaji, malah orang lain. Contohnya Haji Ibrahim Pendek tu pun meluat kat dia. Hakim pun meluat kat dia. Kecuali seorang saja kotlah yang
suka kepada dia, iaitu Cikgu Murni. Sebab apa? Sebab dia tidak bakhil. Jadi sifat tidak bakhil itu disukai, tetapi sifat bakhil itu adalah dibenci oleh orang lain. Termasuk oleh iaitu oleh Allah dan juga oleh orang lain. Itu dinamakan sifat keburukan. Sifat bakhil ini dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga orang lain. Baik, kita tengok yang poin yang pertama, iaitu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah benci? Sebab Allah berikan rezeki ini kepada makhluknya, maka Allah mengkehendaki supaya diagih-agihkan ataupun dikongsi dengan orang lain. Allah dah tetap lah. Kalau dapat rezeki, maka kena kongsi dengan orang lain. Sedikit saja, bukan banyak pun. Macam Mak Ali sebut tadi, kalau RM100 cuma RM2.50 je. Siapa di sini biasa dapat RM100? Biasa kan? Okey, sebab antum mungkin dapat duit raya lah. Bukan tahun ni, bukan tahun lepas, mungkin tahun sebelum ni lah. Dapat duit raya RM100. Maka RM100 itu, RM2.50 itu bukanlah antum punya. Antum kena kongsi dengan orang lain. Sama ada antum sedekahkan ataupun antum beli hadiah bagi kepada orang lain. Itu sebab itu ditetapkan bukan hak kita. Tapi kalau kita ambil tak beri, maknanya seolah-olah macam kita ambil hak orang lain, dan itulah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab berlaku zalim, mengambil hak orang lain. Okey, kenapa pula dikatakan dibenci oleh orang lain? Cuba tengoklah kisah yang Muallim berikan tadi, iaitu berkenaan dengan Haji Bakhil. Bila dia kedekut, tengok orang kerja dia pun marah kat dia. Labu dan labi, cuba tengok depa tu cuma dapat makan saja. Rumah pun tak ada, cuma tidur di atas anjung. Pakaian pun depa beli sendiri. Macam labi kata, ni pakaian driver ni pun pakai duit sendiri, dia kata, kan? Jadi bermakna itu yang menyebabkan mereka benci. Dan begitu juga kalau dalam keadaan masyarakat biasa sekarang ni lah, kalau misal kata ada seorang yang bakhil, orang lain dalam keadaan susah, dalam kesusahan, dia kaya, duit banyak, tetapi dia tak mau bagi sumbangan kepada orang lain. Adakah orang akan suka kat dia? Dia menunjukkan kemewahannya, tetapi tidak mahu dikongsi bersama dengan orang yang memerlukan macam sekarang ni. Adakah dia akan disukai? Tidak. Dia akan dibenci. Tetapi kalau dia tidak bersifat bakhil, maka dia akan disukai. Macam tu lah. Macam Maulin kata tu, Cikgu Murni suka sebab bagi banyak sumbangan. Sekolah anak yatim suka sebab Haji Bakhil bagi sampai 1,000. Itu terbalik sifatnya, sifat pemurah berbanding dengan sifat bakhil. Okey. Yang ketiga, tidak mendapat keberkatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Okey. Jaminan ini adalah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Mendapat keberkatan dan kebahagiaan di dunia, di akhirat, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tiada kuasa, tiada kudrat, tiada iradat untuk memberikan kebahagiaan dan juga keberkatan. Lebih-lebih lagi keberkatan. Keberkatan di dunia ini, di akhirat, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mampu memberi. Kalau Allah tak mau bagi, tak dapatlah kita keberkatan. Kalau Allah tak mau kurniakan, tak dapatlah kebahagiaan kita di dunia akhirat. Manusia tak boleh beri apa-apa. Makhluk tak boleh memberikan apa-apa. Walaupun dia seorang yang berkuasa di dunia, katakanlah dia seorang ketua masyarakat, pemimpin, dia tak boleh bagi keberkatan. Dia sebab keberkatan dia pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam manalah dia nak bagi keberkatan. Tambah-tambah pula di akhirat. Di akhirat yang berkuasa ialah Maliki Yaumiddin, iaitu penguasa di alam di hari pembalasan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala lah
yang berkuasa di akhirat. Jadi nak berikan keberkatan dan juga kebahagiaan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Okey, faham tak? Okey, baik. Setakat ini tiga poin ini ada soalan, boleh nak buka kepada soalan kepada antum. Siapa-siapa ada soalan, ada 21 orang. Tak ramai hari ni. Daripada 75 baru 22 orang. 22 orang. Mungkin yang lain tu masalah internet kot. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita bertolak ataupun meneruskan pada tajuk cara-cara mengatasi? Silakan kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan, Mu'allim nak tanya antum. Okey, baik. Apa bezanya bakhil dan kedekut? Ada siapa nak jawab? Antum tak mau tanya, Mu'allim nak tanya antum. Apa beza bakhil dan kedekut? Tak ada soalan? Tak ada jawapan? Okey, bakhil ini adalah tak mau berkongsi. Kedekut pula juga tidak mau berkongsi. Jadi bermakna bakhil dan kedekut ini adalah istilah yang sama. Cuma dia punya bahasa je berbeza. Okey, baik. Soalan yang seterusnya boleh nak tanya kepada antum. Baik, kalau misal kata seorang itu adalah seorang yang bakhil kepada masyarakat, tetapi dia tidak bakhil kepada anak isterinya ataupun kaum keluarganya, adakah dia dianggap sebagai bakhil juga? Okey, jawapannya ialah macam mana jawapannya? Jawapannya dia tetap dianggap sebagai seorang yang bakhil kerana dia hanya mementingkan kalangan dia saja. Walaupun memanglah Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bahawa kalau kita nak membantu, maka kita kena membantu kepada orang yang paling dekat dengan kita. Kalau kita nak sedekah, kita nak beri kemudahan kepada kaum keluarga yang terdekat, barulah kepada orang lain. Tapi sebenarnya kalau orang yang bakhil ni, dia bagi ke orang yang terdekat, tetapi dia tak mau bagi ke orang lain. Sebab apa? Kalau Allah dah tetapkan seorang yang pemurah, kalau dia bermurah hati kepada keluarganya, kepada orang yang terdekat dengannya, maka Allah akan tambah ganjaran ataupun Allah tambah rezeki supaya dia dapat berkongsi dengan orang-orang di sekeliling dia, bukan hanya di kalangan keluarga terdekat. Jadi dia masih lagi dianggap sebagai seorang yang bakhil. Kalau dia banyak memberi kepada keluarga, sudah pasti sifat pemurahnya itu akan mencurah ataupun mengalir kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Okey, faham tak? Okey, baik. Kalau tak ada apa-apa soalan lain, maka kita terus kepada iaitu tajuk cara-cara mengatasi sifat bakhil. Okey. Satu yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cara macam mana untuk mengatasi sifat bakhil. Yang pertama, selalu mengingati mati. Ini sejuk sikit. Bukan COVID, tapi sebab sejuk, cuaca sejuk sedikit. Okey, caranya ialah yang pertama, kita selalu ingat mati. Sebab apa? Dikatakan orang yang selalu ingat mati ini adalah orang yang paling kuat atau orang yang paling berani. Siapakah antara orang yang paling kuat ataupun orang yang paling berani? Manusia yang paling kuat dan yang paling berani adalah orang yang suka ni boleh angkat berat ke? Tak, sebenarnya kalau kekuatan secara fizikal itu bukanlah dianggap sebagai paling kuat, tetapi orang yang selalu ingat mati. Okey, kenapa selalu ingat mati itu perkara yang baik? Kita tengok, kita mesti sentiasa ingat apabila kita mati, semua harta yang ada tidak berguna lagi. Okey, maksudnya apa? Kalau kita ingat mati, kita akan sentiasa teringat bahawa
segala harta yang kita himpunkan, walaupun beratus ringgit, walaupun berjuta ringgit, walaupun berbilion ringgit, seperti yang dapat dikumpul oleh Qarun, ataupun yang dapat dikumpul oleh katakanlah orang besar, orang kaya di dunia. Beberapa tahun yang dahulu ada seorang yang sangat kaya. Kaya dia tu memang bilion lah. Dia Getty, yang orang panggil Paul Getty. Paul Getty ini seorang yang sangat kaya. Dia berada di Amerika, seorang rakyat Amerika. Dia terlampau kaya, sangat. Dia antara orang yang paling kaya di dunia. Tetapi apabila dia mati, semua hartanya tak dibawa bersama. Okey. Dia ni memang sifat kedekut lah. Dia seorang yang bakhil. Kerana dia punya kehidupan biasa saja. Dia tidak menonjol, tidak memberikan kepada orang lain. Hatta dalam rumah dia sendiri, kalau kita tengoklah, misal kata orang kaya dululah, kalau zaman 20-30 tahun dahulu, mesti di rumah dia mesti ada telefon kan. Tetapi John Paul Getty ni, dia di rumah dia tidak ada telefon. Tetapi ada telefon awam. Tentang telefon awam tu apa? Kalau dekat kantin ataupun dekat pasar mini tu adalah telefon awam yang menggunakan duit shilling tu. Masuk duit shilling itu boleh guna. Kalau tak masuk duit, tak boleh guna. Jadi kenapakah dia ini bersifat macam tu? Kenapa dia letakkan telefon awam di rumah dia? Sebabnya dia tak mau tetamu dia, kalau ada tetamu yang hadir, menggunakan telefon dia. Jadi siapa yang nak pakai telefon, kena pakai telefon awam. Masuk duit barulah berjalan. Dia sendiri pun pakai macam tu juga. Kalau dia perlu, maka dia akan gunakan telefon awam. Kecuali kalau di pejabat dia lah. Pejabat dia perlulah. Tapi kalau di rumah, kalau ada tetamu mai, nak menghubungi siapa-siapa pun kena pakai telefon awam. Sebab dulu, zaman 20, 30, 40 tahun dahulu, telefon awam adalah satu kemudahan untuk semua orang. Kalau macam sekarang ni, zaman law ni, telefon awam dah tak guna dah kan. Jarang sangat ada. Mungkin dalam satu tempat, dalam satu kawasan tu mungkin satu atau dua. Tapi kebanyakan telah ditamatkan perkhidmatan ataupun rosak ataupun dicabut. Sebab apa tak perlu dah hari ni. Sekarang ni semua masing-masing pakai ada telefon bimbit ataupun mobile phone. Dah tak perlu kepada telefon awam. Kalau kita cari mata pun, cubalah untuk cari. Di luar dari Islah, cuba tengok ada tak pondok telefon. Memang jarang sangatlah. Tinggal pondok saja telefonnya dah ditarik semula. Okey, jadi apa yang berlaku pada John Paul Getty ini, apabila dia mati, segala hartanya yang banyak itu dia tak ambil. Tidak boleh dibawa masuk ke dalam kubur. Apa yang ada akan ditinggalkan kepada, dia tak bagi kepada derma, tetapi dia memberikannya kepada kaum keluarganya. Dan kaum keluarganya pula bukannya duit itu ataupun harta itu digunakan untuk kebajikan, tetapi dihabiskan begitu saja. Rugi, mengalami kerugian. Jadi di sinilah, tidak mendapat keberkatan dan kebahagiaan. Keberkatan yang Allah beri itu tak ada, tiada langsung. Dia cuma fikir macam mana nak himpun duit banyak-banyak, macam mana nak simpan duit banyak-banyak. Orang yang tak fikir mati ni, dia jadi macam tu lah. Dia dah fikir tiap-tiap hari, kalau boleh nak cari jalan supaya harta dia jangan hilang. Tiap-tiap hari dia nak cari jalan macam mana hartanya jangan orang lain ambil. Sebahagian daripada kita manusia ini kadang-kadang apabila dia kaya, dia tak tenang. Dia hanya memikirkan macam mana cara dia untuk